Terima kasih jawapan Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah, seringkali dalam isu pengstrukturan semula subsidi ni Yang Berhormat Menteri, yang menjadi concern kita ialah kumpulan sasaran yang selayaknya dapat. Subsidi diesel misalnya, satu kumpulan sasaran ialah nelayan. Mereka layak dapat subsidi. Tapi Menteri Pertanian yang sekarang jadi TPM bagi tahu, angka subsidi, nilai subsidi diesel tinggi, tapi angka tangkapan ikan rendah. Maknanya dia jual minyak tengah laut. Kementerian atau kerajaan kemudian bagi projek kepada Trust Kimia, sebuah syarikat, untuk kesan mengenai penyelewengan subsidi. Itu juga gagal. Baru-baru ini kerajaan lancarkan pula kupon subsidi beras. Tapi tumpuan kita sekarang ialah subsidi minyak. Penstrukturan menguntungkan kerajaan dari segi penjimatan perbelanjaan. Menteri jelaskan tadi belum lagi dikenal pasti mekanisme, baru di peringkat perancangan. Soalannya ialah, Yang Berhormat Menteri, Jabatan Perangkaan Malaysia menyebut pendapatan isi rumah rakyat Malaysia yang mendapat 10,000 ke atas itu cuma 5%. Cuma 5% saja rakyat Malaysia yang pendapatan 10,000 ke atas. Maknanya kalau pendapatan rendah dan juga pendapatan sederhana Yang Berhormat Menteri tadi bayangkan sebagai sasaran penerima subsidi, angka ini masih lagi besar. Penjimatan subsidi kerajaan masih lagi tinggi sebenarnya bila dilaksanakan. Jadi Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah, sekali lagi saya ulangi, bagaimanakah kerajaan boleh memberikan jaminan bahawa rakyat yang berupa kumpulan sasaran yang paling layak boleh layak menerimanya melalui mekanisme penggunaan MyCard yang tadinya Yang Berhormat Menteri terangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dai Macang. Terima betul, tadi saya lupa jawab soalan yang kedua tu oleh Yang Berhormat Rembau, iaitu total revenue yang dapat oleh kerajaan pusat pada tahun 2008 adalah dalam lingkungan ringgit Malaysia 63 bilion, dan tahun ini juga lebih kurang akan mencapai jumlah ringgit Malaysia 63 bilion juga, iaitu merangkumi petrol income tax, royalty, dividen oleh Petronas, indirect tax, dan juga export duty on crude oil. Ini adalah beberapa item di mana kerajaan mendapat pendapatan. Terima kasih Yang Berhormat Macang, maaf tadi, di mana tak kira apa jua sistem dia, jika ada mekanisme yang mempunyai elemen subsidi ini, memang kerajaan harus rugi. Tak kira berapa banyak lah. Bila ada subsidi, kerajaan kena ambil dari keuntungan semua untuk memberi subsidi kepada rakyat kita. Dan selama ini dari segi penggunaan petrol dan diesel, memang kumpulan-kumpulan yang diberikan subsidi adalah kumpulan nelayan, kumpulan bot sungai, kumpulan fleet card, pemegang fleet card, dan juga pengangkutan darat. Dan walaupun demikian, terdapat juga mekanisme-mekanisme yang ada, masih terdapat leakages dengan izin. Oleh demikian, kerajaan bertujuan, ya, dalam bajet baru-baru ini kita ingin mengadakan satu mekanisme, dan mekanisme bukan saja hanya untuk rakyat pada keseluruhannya, iaitu kumpulan sasar akan dikenapasti dengan sebaik mungkin. Dan kita tak nak macam dulu, orang asing masuk kat negara ini 3 hari dia bawa banyak tong, dia pun beli isi sampai maksimal, balik kat negara mereka. Singapura, orang dari Singapura ke, orang dari negara Thai ke, sama juga. Yang penting sekali kena pasti ialah rakyat Malaysia yang akan menikmati subsidi ini. Kumpulan sasar yang kedua ialah golongan yang berpendapatan rendah. So setakat ini walaupun kita tak boleh kena pasti lagi untuk keuntungan pendapatan sebulan berapa jumlah harus masuk dalam kumpulan sasar itu masih dikena pasti oleh kerajaan pusat.
Tetapi kita akan kerja dengan sedaya upaya bertungkus lumus supaya leakages yang pernah berlaku ni tidak diulangi. Tetapi nak bagi jamin 100% ni saya tak berani menjamin lah. Cuma kita ni berharap supaya kita semua dapat kerja kuat dan mendapat rangka satu mekanisme yang agak sempurna supaya leakages walaupun ada pun di ke tahap minima. Sekian, terima kasih. Soalan